الله 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 يا الله 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 يا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Okey. Okey, dan insya-Allah ada masa kita jumpa. Ustaz mic tak buka Ustaz. Ustaz tak perasan kot. Aku tak wakil gitu kat sana. Ustaz tak dengar. Ustaz, suara tak ada. Dia kata makcik lebih perangai untuk beramal. Jadi kalau nak buat begitu pun tak apa. Sebenarnya tak ada masalah apa-apa kalau begitu. Cuma kita kena faham. Apa saja yang mendorongkan kita untuk tidak lalai, kita boleh buat. Lepas tu sunat orang lelaki ni dia keluar rumah dia pakai serban ke, dia pakai kopiah ke. Kalau dia pakai kopiah dia segan nak buat benda-benda yang tak tahu. Dia dia nak pergi tengok perempuan itu, dia malu tak? Kenapa? Ada benda yang menghalang dia. Okey, sekejap saya nak masuk balik online. Kenapa dia tendang saya keluar ni? Dia kata tak bayar yuran, tak bayar yuran. Yuran ni setahun RM1,000 lebih. Yuran Google ni. RM1,000 lebih. Dia boleh bayar bulan-bulan, tapi saya bayar setahun sekali. Okey. Okey. Kenapa dia ambil? Okey, tunjuk balik. Oh, dia tutup lah. Sekejap. Ni laptop ni. Dia mahal pun kadang masalah juga. Dah keluar kan? Okey, kejap.
Orang lain tak nampak eh? Tak nampak. Tak ada. Tak ada Ustaz. Tadi yang menunggu nampak. Okey. Okey Ustaz. Terima kasih. Tak ada. Alhamdulillah. Okey. Ini saya kata ni. Dia ada satu garis ni. Dia menuju satu garis. Sampai garis saja, habis. Yang kita habis lah. Dan buku kita tutup. Jadi malaikat pencakit pun dah tak ada bekerja. Tapi malaikat pencakit ni dah akan bawa buku ni untuk ditunjukkan dengan Allah. Jadi apabila buku tutup, maka yang tinggal 3 lah yang kita tahulah. Kan? Amal sedekah jariah. Jariah ni masuk perkataan jariah ni, masuk dia berjalan. Jadi kalau kita ada sedekah jariah, sedekahnya pahala dia berjalan. Kita masuk kubur pun berjalan. Macam kita beli barang-barang yang orang guna untuk buat baik lah. Kursi roda ke, kalau ke hospital ke, kita beli kursi letak sini, orang pakai untuk belajar ke. Apa-apalah yang orang guna untuk belajar. Orang guna untuk belajar. Apa-apa yang orang guna untuk kebaikan. Kita beli jam untuk surau ke, selagi jam tu hidup, selagi tu pahala tu berjalan. Tu jariah. Atau dikatakan ilmu yang bermanfaat. Kita ajar orang ke, kita ajar anak kita ke, siapa lah. Kita ajar kawan kita ke. Nombor 3 yang dikatakan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Lepas tu kalau tak ada anak, tak ada orang mendoakan lah. Tu je. Tapi kalau tak ada anak, tak ada suami. Kalau tak ada suami, tak ada dosa kat suami. Tu satu pula cerita dia. Ada anak, ada suami. Ada suami kalau tak hati-hati, masuk neraka sebab dosa kat suami. Ini satu masalah lagi. Perempuan ni dia banyak masuk neraka ni yang Rasulullah kata sebab suami dia. Sebab dia dengan suami dia. Kalau dia tak jaga hubungan ni, kadang-kadang dia tahajud semua siap. Baca Quran, khatam 3-4 kali boleh khatam dalam bulan Ramadan. Baca sebulan sekali 2 boleh khatam. Tapi kalau dengan suami dia ada masalah, habis. Dia masuk neraka sebab tu. Maka malam-malam yang lain tu tak dipandang. Lepas tu jaga-jaga pada perkara ni lah. Ini yang ramai orang kena tipu dengan benda ni lah. Ramai orang kena tipu benda ni. Maksudnya dia tak layan suami dia sebab dia kata nak baca Quran. Dia tak layan suami dia sebab dia kata dia nak tahajud. Macam-macam sebab. Padahal yang layan suami ni benda wajib. Layan suami benda wajib. Sedangkan ibadah ni benda sunat. Yang dia buat ni sunat. Jadi ramai yang rasa tertipu dengan buat benda ni. Dia tak faham kedudukan. Sedangkan pahala yang paling besar, dia kena faham tau. Pahala yang paling besar di sisi Allah, ialah buat benda wajib. Bukan buat sunat. Benda sunat pahala juga. Sembahyang yang paling besar di sisi Allah, yang pahala paling besar, 5 waktu. Bukan tarawih. Tapi tarawih kena buat juga. Bukan kata tarawih tak buat. Tapi pahala paling besar ialah solat 5 waktu. Kenapa? Puasa paling besar, pahala, puasa Ramadan. Kenapa? Wajib. Dia wajib. Dia wajib yang paling besar ni sama lah macam benda-benda lain lah. Lepas tu nak kena hati-hati lah. Jangan kita kena tipu lah dengan benda ni. Ramai orang yang kena tipu dengan benda ni. Okey. Lepas tu dah kita nampak ni, dia 2 benda yang berlawanan. Ini tempat buat bekal, ini tempat balasan. Okey. Dan sama juga dekat kehidupan ni, kita tak boleh buat pahala kita nak beli barang. Kita tak boleh buat pahala kita nak beli barang kedai. Tak boleh. Sebab kita kena pakai duit. Tapi dekat sini, kita tak boleh pakai duit nak bayar kat orang. Sebab duit tak ada dah. Dan tak nilai. Tapi yang digunakan adalah amalan. Nanti kalau ada orang minta, dulu kau kumpat aku je. Aku cikgu kau kat universiti. Kau kumpat aku macam-macam. Dan tak minta maaf. Tak minta maaf. Jadi, dia akan minta. Ini pasti berlaku. Suami akan minta pada isteri. Isteri tak laksanakan tugas, dia akan claim. Dulu tak laksanakan tugas. Tanggungjawab, dia akan claim.
Dan isteri juga akan minta pada suami, dia tak bagi nafkah. Saya kecoh-kecoh kat dunia. Kalau kat dunia tak dapat nak naik mahkamah apa, tak ada masalah. Tapi kat sana boleh claim. Kat sana ada satu mahkamah yang paling adil. Sikit pun tak adil. Itu yang ulama sebut Rabbul Jalil. Mahkamah Rabbul Jalil. Dia adili. So jangan risau lah, benda ni semua. Orang cakap apa-apa kat kita, menyakiti hati kita, kita tak balas, tak apa. Kenapa? Kita boleh claim kat dia. Kalau dia kata kita bodoh, kita kata dia bodoh. Itu tak claim sebab kita kata dia bodoh. Tapi kalau kita kata dia bodoh, dia kata kita bodoh-bodoh. Yang bodoh kedua tu kalau kita jawab, kita boleh claim. Sampai peringkat tu, ulama kata. Jangan risau lah. Tak ada yang kata, oh dia ni untunglah terlepas. Mana terlepas? Kat sini terlepas lah. Kalau bagi rasuah ke apa kat orang kan, kat mahkamah ke benda kat pihak kuasa memang lepas. Tapi kat akhirat mana lepas? Tak lepas. Tetap dibalas. Itu wa may ya'mal mithqala dzarratin kan. Wa may ya'mal mithqala khairan yarah, syarran yarah tu dua tu. Walau sebesar zarah akan dibalas. Jangan risau lah. Jangan risau. Kita masuk ni tengok, masuk mula kita buka api. Tak, orang nak belajar ni. Buka api, akan dibalas buka api tu. Buka kipas, akan dibalas buka kipas. Tengok meja dah susun sikit. Akan dibalas. Akan dibalas. Walaupun kita nampak kecil lah tutup api, buka api, betul lah. Bukan kata tu cuki besar lah. Ni darah. Besar darah. Kita cakap orang kecil je. Pun akan dibalas. So jaga-jaga. Adilnya tu sampai dikira sampai peringkat darah. Darah ni benda paling kecil lah. Kat mana? Kat sini. Sebab balasan ni lepas satu era nama dia kematian lah. Ni perkataan ulama ni. Yang kita kenapa tak keluar? Jadi keluar tak? Okey. Ni kau tak keluar cakap dengan saya sebab dia tak selesai, tak perasan. Ni. Ini ada Imam Abu Hasan. Ini tak leja pula. Ni buat pagi tadi ni. Pagi tadi dia tak sempat nak check. Ni tadi, okey sini perkataan ulama ni. Yang dulu, saya belajar dulu kan, guru selalu sebut perkataan ni lah. Imam Abu Hasan Ash-Shazali atau Ash-Shazili. Imam Abu Hasan Ash-Shazili atau Ash-Shazali, dia kata apa? Beramallah di tempat yang tiada balasan. Kita datang belajar ni tak ada orang bagi duit. Ni dunia ni. Tempat yang tiada balasan ini adalah dunia. Itu maksud dia. Agar engkau bahagia di tempat yang tiada amal. Nanti dah mati tak boleh nak sembahyang. Dah mati tak boleh nak puasa. Dah mati tak boleh nak sedekah. Duit yang ada tu tinggal kat waris. Dia jadi harta pusaka. Bukan duit kita dah. Kalau anak kita ambil duit ni, dia dapat bahagian dia sedekah, dia dapat pahala. Kenapa dia dapat pahala? Laki duit dia. Bukan duit kita. Keluar je roh, duit tu dah bukan duit kita. Tapi apa-apa hutang, kena bayar. Kalau mak kita meninggal, dia ada tinggal duit, kita lepas tu nak tanya mak ada hutang orang tak? Masa dia hidup lah. Mak ada hutang orang tak? Ada ni orang-orang ni. Jadi kena bayar, katalah kita cakap itu besok meninggal. Kita kena bayar. Kita kena bayar, baki tu baru boleh buat perai. Ni hukum itulah. Saya dulu saya pernah tanya mak saya tu, arwah mak saya dulu. Dia kata, dia suruh saya, sebab tu kita dah pindah jalan bodoh. Mak kata nanti kau pergi kaum baru, kau pergi kedai zaman. Kedai ni, nama dia kedai zaman nama kedai tu.
Dekat belakang masjid Kaum Baru, dia belah sini lah. Dia jalan ke arah Raja Muda Musa di belah sini. Dia tu kat ujung. Dia tu ada lagi. Dulu mak saya ni, dulu kami susah. Ni cakap betul lah. Jadi ambil barang hutang. Orang dulu kan pakai buku. Ambil OT pun pakai buku. Orang dulu payah. Budak sekarang dia tak alami pun ni. Dia tak biasa susah. Lepas tu datang susah sikit dah orang itu. Kita dulu pakai buku. Bapa gaji kecil, anak ramai. Pakai buku. Lepas tu mak saya cakap dulu sebelum pindah dari Kaum Baru tu memang ada hutang dia lagi tak bayar. RM100. Masa tu tak ada duit lah. Masa tu saya ada kerja dah. Bila pindah tu saya ada kerja. Saya belum kerja lagi, Saya belajar kat ATM. Tapi saya usaha juga. Saya minta kakak saya duit sikit ke, duit saya sikit itulah. Saya pergi, saya cakap, ni dulu mak saya maksum. Dia kata dia tak kenal. Mungkin abang kenal lah dia kata. Sebab abang dia dah meninggal. Tak apalah, tak kenal pun tak apalah. Saya bayar hutang mak saya ni RM100 kat kedai ni. Dia ambil. Dia kata tak apalah, dia kata benda pun dah lama tak lama juga, berapa tahun je, tak apalah. Dia kata ni mak saya punya niat nak bayar, saya kena bagi juga. Tak apalah, dia ambil, terima kasih lah, kata. Itu je. Dia punya tu owner tu rupanya dah meninggal dari masa kita pindah pula. Yelah, orang generasi lama kan. Lepas tu hutang-hutang ni kena bayar. Kalau tak bayar, nanti nak kena bayar kat sana. Dan nilai dia besar. Nilai dia apa? Nilai dia pahala. Pahala ni apa? Amalan yang Allah terima. Bukan semua amalan Allah terima. Semayang tak khusyuk Allah tak terima. Maknanya tak ada pahala. Kalau sah, syarat dengan rukun betul, sah lah semayang tu. Tapi kalau tak khusyuk Allah tak terima. Tarawih 8 rakaat tak khusyuk. Kosong. Balik, tak ada apa dapat. Tadarus, baca. Betul, tapi tak ikhlas. Habis. Ada rasa nak tunjuk. Ini bahaya ni. Ada rasa nak tunjuk yang kita pandai. Habis, kosong. Nanti ke akhirat nanti bukan saja kosong. Dia seru pada orang tu, kau pergilah minta pahala pada siapa yang kau dulu kau tu nak tunjuk. Kat manusia. Pasti dah dapat pahala. Oh, ni bahaya. Lepas tu kalau tak bawa hati betul pada ibadat ni, rosaklah semua. Jadi tak dapat apa lah. Katam-katam lah. Tak dapat apa. Tak dapat pahala. Orang dapat 1 huruf 10, tak dapat pahala. Kenapa? Dia ada riak di sebelah dia. Yang dibawa pada hati dia. Ni Jahannam. Nanti, sebab tu, Sayyidina Ali dia kata apa? Kamu hilang barang di dunia adalah menyusahkan kehidupan kamu. Hilang barang kat dunia, susah. Hilang kereta, hilang IC, hilang handphone. Tapi kamu hilang pahala di akhirat, dia kata, lebih menyusahkan. Waktu tu lah. Waktu sekarang ni kita kena belajar ni. Apa benda yang boleh menyebabkan Allah tak terima, semayang. Ni kena belajar betul-betul. Sebab apa? Nanti kat sana nanti tengok amalan kita kosong. Dah lah amalan kosong. Orang datang minta pula. Orang ni klaim, orang tu klaim. Orang ni kata kita ngumpat. Orang ni kata kita gini. Orang ni kata dulu kau tak tanggungjawab. Anak-anak akan tuntut. Waktu tu. Waktu tu anak tak kira. Suami isteri tak kira lah. Janji dia tengok neraka manusia, dia akan cari orang yang dia kenal. Inilah Quran cakap. Dia akan bangun daripada kubur tu, dah nampak neraka, nampak orang terkejut, orang kena baling, orang seksa, menjerit semua. Sebelum dia bicara, dia akan tengok siapa yang dia kenal. Ni suami aku. Ni isteri aku. Ni anak aku. Jadi masa dia bicara tu, masa proses bayar-membayar tu, dia akan minta orang-orang ni dibicara. Waktu tu dia akan orang kalau kita ada buat orang atas muka bumi, kita kena bayangkan pahala kita lah. Lepas tu Imam Ghazali kata, kalau kau ada buat salah dengan manusia dan kau tak sempat minta maaf, pertama dia mati. Atau kau tak jumpa dia. Imam Ghazali kata apa? Bersedialah dengan amalan yang banyak. Kenapa? Pasti dia tuntut. Dia tuntut tau. Lepas tu tak boleh bayar dengan BPF. Atas muka bumi boleh guna BPF nak beli rumah ke nak beli apa. Kat sana nak bayar apa? Pahala ni lah. Pahala terawih kalau ada. Pahala khatam Quran kalau ada. Kalau khatam Quran pun ada riak. Bukan saja kalau ada.
dosa pula yang dapat. Kalau terawih 8 rakaat tak ingat apa, ingat macam-macam. Ingat apa nak sahur, ingat baju raya, ingat anak kat asrama, ingat gini, ingat gitu, ingat mak kat kampung. Jadi kosonglah balik terawih tak dapat apa. Kalau 8 rakaat, khusyuk 1 rakaat, khusyuk 1 rakaat, itu je pada dia. Yang jawab balik. Jadi bila pahala tu ada, mana Allah terima. Bila Allah terima, ada pahala. Kalau semayang rukun syarat salah, bukan saja Allah tak terima, berdosa. Dia dapat apa? Dapat dosa. 8 rakaat dapat dosa. Wuduk tak betul, mandi wajib tak betul. Allah Akbar, dosa. Kenapa? Haram orang berhadap besar, solat. Tidak tak? Rukuk dosa, tidak dosa, sujud dosa, sebab haram. Lepas tu nak kena belajar wuduk, mandi wajib ni betul. Nampak orang menterawih? Nampak tak? Ni. Ramai ni. Nampak? Nampak tak? Apa jadi kat dia ni? Mengantuk lah. Apa jadi kat semayang dia? Batal lah semayang. Lepas tu datang surau, bulan puasa. Kalau tak puasa tak datang. Macam ni belajar tak mau datang. Semangat nak beribadah. Batal lah semayang. Dah batal semayang. Tidur. Tu tanda tidur. Tak boleh kawal jasad. Tu tanda tidur. Atau tak, dia tak, tapi dia pejam. Dia tak tersengguk, dia pejam. Maka, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim tak dengar, tiba dia dengar, Malik Yawmiddin. Itu tidur. Tidur ni bila suara itu sayup kedengaran. Itu Imam Syafi'i kata. Dengar Imam baca kuat, dia perlahan. Itu tidur. Atau kamu tidak perasan apa yang berlaku sekelilingmu. Tak perasan tau. Tak perasan. Pejam mata tiba-tiba walallah, tak perasan. Yang tertengah tu Imam baca, tapi tak perasan. Tak perasan belum tidur. Walaupun dia tak gitu. Ada orang macam ni, lap 2 saat. Batal lah semayang. Batal semayang dah kat kedua. Lepas tu semayang lagi sampai 20 rakaat. 2 ni batal, dah haram. 19 rakaat. Semayang tu jadi haram. Kenapa? Batal. Ada orang tayar akhir. No. Batal lah. Tayar akhir ni kita duduk punggung kita sengit. Betul tak? Punggung sebelah kanan ni dia tak kena bumi. Dia yang tak batal ni duduk macam ni. Ini. Punggung duduk kena bumi dan tak terangkat. Kalau ngantuk, tak adalah batal. Punggung tak terangkat. Jadi kalau ngantuk, tu batal lah. Gini, ngantuk. Terangkat ni, sebelah terangkat. Batal lah duduk. Kalau duduk begitu, tunggu subuh, duduk kat rumah, duduk bersila, tersengguk, selagi punggung tak terangkat, tak batal. Tapi kalau duduk, lunjuk kaki, itu batal. Kalau duduk kaki angkat, pegang lutut itu, terlap, itu batal. Kenapa? Punggung tu dia terangkat itu. Ini dia melekat, tapi yang depan tu terangkat. Dia papa punggung ni, maknanya bila kita duduk, dia kena kat lantai. Tak belajar. Tak belajar. Kalau kita baring ni, tak batal. Tapi kita baring, di mana kita masuk, mak, dah subuh. Dia kata, bila azan ni? Padahal selalu azan, rumah sebelah surau, azan dengar kuat. Bila azan, tu dah tidur. Jangan bangun terus semayang. Tengok tahajud. Tapi sebab tak ada ilmu bahaya ni, tak belajar ni bahaya. Ni yang ramai yang orang buat lah. Tu saya kata kalau tak belajar ni, bukan bahaya, dia sangat bahaya. Nanti tengok dekat akhirat, pahala tak ada. Orang ni minta, mak mentua minta, dulu kau bergaduh dengan aku, kau kata aku macam-macam. Dia minta, bapak mentua minta, adik ipar minta, rakan sekerja minta. Mati dia tak minta maaf. Dia akan minta. Dekat sini lah, proses ni lah minta ni. Okey, sekarang ni, the next question ialah, bila ni? Ini line ni, bila akan berlaku ni? Tak tahu. Betul. Kalau orang tu cakap mak ni tak berapa tahun lagi hidup, tu salah. Itu statement sangat salah.
Patut kena cakap mak ni bila-bila boleh mati. Bukan berapa tahun boleh hidup. Mana ada kita ada janji dengan Tuhan lagi 2 tahun nak hidup. Mak ni bila-bila boleh mati. Dan anak tu pun dia pun kena cakap dia pun bila-bila boleh mati. Bukan dia kata dia muda, tak. Mak dia dah tua. Bila-bila boleh mati. Bila ni? Saya nak tanya kalau umur dah 58, baca hadis ni. Baca hadis ni yang ada tulis ni. Hadis Sahih Tirmizi ni. Abu Hurairah kata dia dengar Nabi cakap. Apa Nabi cakap? Umur umatku antara 60 hingga 70. 60 ni kalender Islam atau kalender hijrah. Kalau kalender kita ni lebih kurang 58. Umur aku antara 58 sampai 68. Kalau kalender masih yang kita pakai lah. Bukan makna kalau belum 58 tak ada kemungkinan mati. Bukan. Ada lagi satu hadis yang lain. Tanda kiamat ialah bila kematian itu datang secara mengejut. Walaupun hadis tu taraf tu tak sahih macam ni, tapi diriwayatkan oleh ramai ulama kata hadis tu boleh pakai. Lepas tu kadang-kadang orang sihat dia mati. Orang sihat dia mati. Orang muda dia mati. Kenapa dia mati? Memang tanda kiamat tu lah. Kalau macam kita ni yang majoriti ni 58 sampai 60, maknanya kita ni boleh mati anytime. Anytime tau, tanpa sakit. Kadang-kadang sebab demam, COVID, besok, salah nafas, lusa pergi 90, pula mati. Itu je. Dia ada sebab. Jangan kata, baru nampak dia semalam dekat kelas agama. Baru nampak dia dekat pasar semalam, dekat pasar Ramadan. Baru nampak terawih. Memang baru nampak dia dekat terawih. Tapi dia dah masuk range yang Rasulullah kata, umat aku sampai sini je. Rasulullah pun 63 je muda. 63 ni kalau kalian masa ni 65. Rasulullah orang yang paling utama tau. Dalam kehidupan ni, dalam alam ni. 63 Allah ambil dia balik. Lepas tu kalau kita tak dulu Pak Nora tu, Pak Nora. Kenal Pak Nora tak? Pak Nora ni yang penyajak. Dulunya kerja utusan lah. Nama dia apa lah. Bayu panggil dia Pak Nora. Dia buat sajak Sakaratul Maut yang popular lah. Dia ada banyak sajak. Dia ada banyak buat sajak. Saya dulu tak adalah rapat dengan dia. Tapi kami ada juga berbual lah. Sebab saya ni memang minat bidang-bidang puisi ni. Jadi dia pun ada dalam tu. Dia ni orang senior. Jadi kita kadang bercerita lah pasal puisi kan. Apa benda cerita lah. Dia kata bila usia dia 58, dia cakap lah. Dia cakap dalam puisi dia lah. Aku hari-hari membaca hadis ini. Hadis ni lah. Dia meninggal pada usia 88. Rumah dia kat Keramat ni. Kau Kelang. Dia kata bila usia 58, dia kata dia suka pakai satu perkataan. Orang tua. Tapi kalau Indonesia panggil orang tua apa? Dia berleki betul apa? Kakek. Kakek. Dia suka pakai perkataan ni. Dia ni ada keturunan Indonesia. Dia kalau buat sajak, dia pakai perkataan ni. Kakek membaca hadis ini selalu agar aku diberitahu. Saya baca sajak tu di tunjuk saya. Kakek. Betul. Saya dulu fikir apa dia lama tak jumpa dengan apa perkataan tu. Pakai kakek. Kakek tua ini membaca sajak ini selalu agar memberitahu pada hatiku. Aku akan pergi. Wahai keluargaku. Dia sajak dia pun begitulah. 58, 68. Rasulullah kata, jarang yang lepas. Nak jumpa orang 80 orang payah lah. Kalau ada pun dah sakit lah. Yang ada 80 ni generasi mak kita. Generasi kita saya pergi rumah saya. Abang tu 76. Abang Jis. Ada seorang lagi dia kata dia dengan saya 20 tahun beza. Maknanya dia 79. Nama Aziz juga. Tapi di surau lain dah nonton masjid. Yang lain tu saya tengok memang 60 lebih. Lepas tu, orang ni pergi. Bulan lepas orang ni pergi. Sekarang ni memang. Sekarang ni umur orang pendek-pendek. 60 lebih, 60 lebih,
Tu yang siapa tu yang baru meninggal? Bekas usaha negara apa tu? Hamzah, apa nama dia? Hamzah, apa tu nama dia? Tan Sri Ali Hamzah. Dia meninggal 63. Kawan saya dalam grup, dah 3 orang lah. Kawan grup yang sebaya belajar lah. Yang grup ITM, yang grup sekolah teknik, yang sama-sama level lah, sama umur. Grup ni 2 orang, dah 21 tu hari. Grup ni seorang, dah 3 orang. Itu saya kata, nanti grup ni lama akan tak ada orang. Bukan tak ada orang sebab tak ada WhatsApp. Orang mati. Lepas tu kalau umur kita 58 kita tak boleh nak fikir benda lain. Patutnya lah. Kalau nak fikir nak mega, nak apa, kalau ada duit tu lebih kurang APM ada tiba-tiba makan. Tak, habis cerita lah. Kita kena fikir nak berbekal. Kenapa? Kita ni antara orang yang boleh mati tiba-tiba. Boleh tengah-tengah makan sahur sedap-sedap jatuh. Boleh berlaku. Padahal kalau tersedap pun tak ada apa. Kenapa? Kita dalam orang yang boleh mati tiba-tiba. Jadi, pecutan terakhir kita ni, kita tak tahu bila mula. Kalau Ramadan, dikatakan 20 ke 30. Betul tak? Sebab apa? Kita nampak akhir 30. 30 Ramadan lah. Tapi, hidup ni, kita tak nampak akhir bila. Mana kita tahu akhir bila? Ada orang akhir dia umur 58. Jadi 58 ni dia patut dah pecut dah. Ada orang dia semua, tapi malangnya kita tak tahu. Macam orang lari Orang lari berapa ribu meter. Kan dia pusing kan. Satu padang tu 400. Kalau 1,500 meter, dia lari 3 kali, 3 pusingan. Tapi dia akan mula dekat, bukan kali mulaan, dia akan mula pada 300 meter, jadi dia akan mula dekat kali penamat lah. Bila bulatan terakhir, pusingan terakhir, nanti ada orang pucit loceng. Tengoklah kat TV, Olimpik tu. Pucit loceng aja, lepas ni orang pucit loceng. Kenapa? Ni last round. Diorang kan bersih sampai bila pingsan. Ada sampai tumbang. Kenapa? Dia tahu ini last. Jadi kalau nak habis tenaga pun tak apa lah. Jadi kita kena rasa, kena feel yang tahun ni adalah last. Baru kita boleh kuat nak gerak. Kenapa? Kita nampak motif kita, hidup ni, motif kita kematian dan kita berada di zon yang Nabi kata sampai ini. Zon yang Nabi kata, satu zon Nabi kata sampai ini. Bila kita ada motif, kita nampak zon kita berada kat danger zone ni, maka kita akan beraksi. Beraksi apa? Buatlah amal ibadat. Jadi motif dengan aksi ni lah yang diorang kata, orang putih kata, kalau kita Melayu kata, motif and action. Orang putih kata. Motivation. Motif dan aksi. Itu nama motivasi. Tapi kalau motif tak nampak, mana nak buat aksi? Betul tak? Nampak motif dulu. Apa motif ni? Kematian ni lah motif ni. Kematian ni lah motif ni. Kalau kita nampak dan kita baca hadis ni hari-hari, umur umatku antara 58 ni kalender Masih lah. Sebab kita biasa pakai di Masih. Kita kan buat jadi jarang pakai kalender Islam. Umur umatku sekitar 58-68. Aku dah masuk lah. Kalau kalender Masih, ni kad IC kalender Hijrah. Ni saya ada ni. Saya lahir 1 Syakban 1383. Kalau ikut umur saya berapa? Kalau ikut umur kalender Islam ni, dia adik-adik ni ikut kalender Islam. Ni yang keluarkan ni Jabatan Falak, Pertubuhan Falak Syar'i Malaysia. Dulu dia buat pembelian, saya datang. Sebab saya nak tengok Sexton. Tahu Sexton tak? Sexton tau. Tak tahu Sexton? Kapal layar tu yang pakai. Ustaz yang makan dekat pondok Ustaz Rozaimi tu ke? Pondok Rozaimi tu. Rozaimi. Akak dah ikut lah pergi pondok tu. Ini ujung bulan ni nak pergi, nak buat kelas lagi 3 hari. Ini seri ketiga lah dekat Melaka. Saya tengok dia tunjuk saya Sexton ni. Saya tanya Ustaz Rozaini, Ustaz saya nak belajar ni boleh? Boleh, terus seminggu.
2-3 seminggu. Dia kata dulu ada guru pelajar, mula ramai. Air 4 liter air tu tinggal 5 orang dia kata. Sebab dia kata payah. Daripada alat tu, kita boleh tahu tinggi bangunan. Berapa kaki. Kita boleh tahu ni timur, ni barat, ni kiblat. Tapi ada cara nak baca lah. Tapi kalau budak-budak Jabatan Falak ni dia pandai. Jadi dia buat pameran tu, dia tunjuk sextant. Itu yang saya tengok tu, sextant ni macam mana. Lepas tu dia cakap dia, abang nak kat tarikh lahir Islam. Anak kata, itu dia buat kan ni. Dia buat kan ni. Bayarlah kat budak-budak tu. Saya lahir 1 Syakban, nombor IC tu ada ni. Ini gambar IC. Gambar IC, masuk dalam mesin. Dia baca IC tu dengan tarikh lahir, dia transfer kat sini. Ayang, Kalau Ya. ada game boleh buat. tak pergi Muhammad aku 10 lah. Ha? Kita nak pergi ambil orang. Aku ingat bini aku panggil kau ni. Kak, tutup mic kak. Panggil ayah dulu. Kalau boleh buatlah. Macam ni nampak. 1 Syakban 1383. Ni mungkin berapa? 83? Ni 1443 kan? 60 je. 61 kan? 61 lah. Betul lah. 61. Ustaz sama 61 saya. lah. 61. Pun sama kan dia sama satu. 1383, maknanya umur saya 61 tahun. Syaban, Rejab Syaban, Ramadan. 1 bulan, 20 hari je. Dah masuk Tun? Dah masuk Tun lama dah. Lama dah, bukan hari ni masuk Tun. 3 years ago. Kalau kan Islam nombor 1, dah masuk Tun lah. Tahun lalu dah masuk Tun. Dah setahun dah masuk Tun. Akak dah masuk Tun dah? Dah masuk Tun dah? Dah masuk? Dah. Dah masuk area ni lah. Lama dah je kita masuk area ni. Okey. Sekarang ni, kita tengok slide ni pula. Perasaan yang riak tu Ustaz. Tu yang payah. Macam mana apa sikit je untuk kita yang buang dia. Buang apa? Maksudnya macam kita tiba-tiba dia tu syaitan kan. Dia kena istighfar lah. Dia kena istighfar. Kena pula pergi ni. Katanya tak ada lama ya Ustaz ya. Dia kalau lama tu dia berdosa. Kalau dosa tu dia lambat pada taubat, lambat bertaubat, dia akan datang dosa. Dosa lain. Okey, tengok soalan ni pula. Okey. Jadi 10 malam terakhir ni, ini khusus pasal Ramadan lah. Tadi cerita 10 yang khusus terakhir ni, yang tadi cerita pasal secara umum dia gitulah. Lepas tu, nak kena rasa hari-hari tau. Aku dalam zon merah. Bukan zon merah COVID. Aku dalam zon merah kematian. Kritikal. Kalau kita orang pergi hospital, dia ada zon merah, dia ada zon kuning kan. Lepas tu zon hijau. Zon hijau kalau orang zon hijau ni dia sakit jugalah. Tapi zon kuning ni separai kritikal. Kalau zon merah ni memang doktor tengok betul. Doktor letak dan ada orang nurse akan menghadap. Apa kata dia? Zon merah. Jadi kalau zon merah ni maknanya ada kemungkinan dia boleh mati waktu tu juga. Kalau zon merah ni dia orang set-set, dah okey sikit dia masuk ICU lah. Kita ni sekarang ni zon merah. Kalau dalam hospital kita ni dipanggil ICU. Atau CCU. CCU pun tak. CCU orang dekat CCU,
Banyak orang sedar. Boleh makan. Dulu ada satu pegawai kerajaan ni lah. Dia cerita lah pengalaman dia. Dia dekat CCU. Dia kata dia kena jantung. Sakit jantung. Sekali masuk CCU. Dia kata CCU ni, nurse akan ambil handphone kita. Dan dia kata tak ada orang tak tengok. Boleh tengok dekat tingkap ni. Dekat cermin lah. Tak tengok. Dia takut apa? Dia takut nanti orang tengok, orang cerita anak engkau sekarang ni tak siapa jaga. Nanti dia kata makin sakit lah. Dengan cakap itulah. Dia kata dulu abang dia datang, abang dia nak jumpa tak boleh, handphone kena ambil. Dia abang dia tulis nota lah. Dia suruh ambil, dia tu tak bagi. Dia kata nanti saya bagi. Rupanya dia tak bagi. Dia kata aku keluar, discharge, baru tu dia bagi. Abang aku tulis, aku doakan kau cepat sembuh. Itu je. Sampai peringkat tu dia jaga tau, CCU ni. Sebab memang kalau kita ni selalu risau, memang dia akan efek kesihatan. Emosi kita selalu sedih, memang dia efek kesihatan. Sebenarnya lah, tak beritahu. Dulu, bos saya nama Azlan, masa kerja kan. Dia kawan saya pun doktor pernah cakap juga benda ni. Kawan dia doktor pakar. Doktor pakar. Dia kata, engkau kalau ada 3 ni, engkau okey insyaAllah dia kata. Kalau ikut perbuatan lah. Dia kata, engkau boleh makan, ni tak cantik lah. Engkau boleh tidur, dan engkau boleh senyum. Engkau boleh senyum. Boleh makan, boleh tidur, boleh senyum. Okey. Engkau jangan risau. Engkau tak ada sakit kronik kata. Tapi mesti ada selera makan. Bukan selera makan tak memang lantap kan. Maknanya ada rasa nak makan. Dia kata, dia kata 3. Engkau 3. Dia boleh makan minum, boleh tidur, boleh senyum. Boleh makan ni kena boleh buang air lah. Boleh makan, boleh buang air je ibu pingsan. Masuk Rizal. Tebuk tau. Ramai orang kena. Boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Dia kata kalau boleh makan, kalau tidur, nanti jantung rosak. Tapi kalau terlebih tidur, tak boleh juga. Dalam kelas pun tidur. Itu sakit lain. Dia kata kau boleh senyum. Ini ambil gambar meramai keluarga hari raya. Senyum. Ni lah. Freestyle. Freestyle. Anak saya kata, makcik freestyle. Inilah aku freestyle. Ni ada penyakit. Tak ada style lah. Freestyle. Aku tak ada style lah. Dulu masa 40-an freestyle. Freestyle. Akan dia apa kan? Kena 60 freestyle. Freestyle. Dah ke belum? Aku dah kencing ni. Freestyle. Tak ada kencing. Tak ada perasaan. Lepas tu senyum. Senyumlah dengan siapa yang patut senyum kan. Kawan. Tak nak senyum lah. Saya kalau jumpa orang kat masjid, kan ni pakai ni kan. Mana orang nampak senyum? Jadi kau nak senyum ke mana? Sihat, apa khabar? Sihat? Assalamualaikum. Salam. Sihat? Sihat. Memang mati tu. Kau mati ni? Mulut tak senyum? Mata. Jadi kalau senyum, kan mata dia sepet. Dia nampak. Kalau tidak, kita kelihatan masam tu. Sihat? Sihat. Kena ada suara pun kadang tak cakap bagus. Sihat? Alhamdulillah. Itu okey. Sihat? Sihat. Macam orang rajin tegur kita kena tunjuk satu reaksi yang bagus lah. Ni itikaf ni, kalau tak dapat kat surau, kalau tak dapat kat masjid, kat surau ni dia tak boleh itikaf. Tak dapat pahala. Sebab dia bukannya masjid. Sebab tu elok kalau buat surau, elok namakan niatkan buatkan masjid. Kalau Jumaat pun tak boleh. Tak boleh. Tak. Dia mesti masjid. Cuma pendapat-pendapat yang lemah tu kata boleh. Boleh sembahyang sunat kata masjid. Tapi pendapat yang masyhur kata masjid hanya boleh itikaf. Itikaf ni bukan mana malam saja. Macam perempuan kan, nak malam macam mana? Nak sahur ni anak nak makan. Pergilah siang-siang. Pukul 9 jangan pergi seorang. Kalau masjid sunyi yang pergi seorang. Sekarang ni orang jahat pun ada kat masjid. Nanti jadi apa-apa payah. Dulu
ada kawan kita dulu, rumah dia tengah semayang dekat SUKM, tempat perempuan kan. Letak bel sebelah. Nampak ada orang masuk daripada mana bawa langsung ambil bel dia. Tangan nampak. Lari. Jangan pergi, kalau perempuan nak kena pergi siang-siang lah. Agak-agak nak zuhur tu kan. Pukul 12 tu orang dah ada mula ada masjid. Jadi duduk ramai-ramai lah. 3-4 orang. Ini i'tikaf. Siang hari pun tak apa. I'tikaf ni bukan masuk malam je. Bukan masuk malam. Siang boleh. Tapi masuk masjid ni i'tikaf. Nanti dapat pada i'tikaf. Itu sunnah yang Rasulullah buat lah. Lepas tu ni banyakkan lagi apa, ni saya kata ni ajal apa tunggu taubat kita. Jadi taubat dan mohon ampun. Banyakkan istighfar, rasakan diri berdosa dan minta ampun dengan Allah. Ustaz nak tanya boleh? Dah kena banyakkan lagi. Ya? Kalau iktikaf tu macam kita yang ada suami ni kan, kalau suami tak boleh teman, kawan-kawan tak ada, kita tak boleh pergi seorang-seorang kan? Kalau suami tak izin, tak boleh pergi. Kalau suami izin, boleh pergi. Iktikaf bukan wajib. Tapi eloknya kalau kita rasa malam kan. Tapi saya tak pernah nampak perempuan tidur kat masjid. Yang selama saya pernah duduk masjid malam lah. Yang saya nampak lelaki. Tak tahu lah sebab perempuan tutup kan. Tak tahu ada perempuan di belakang tu. Ada dekat masjid KLCC ada Kamulai orang tidur. Tu Kamulai tak apa. Kamulai mana ada aktiviti. Tapi sekarang ni banyak ada Kamulai ni sekarang ni. Rumah saya ada Kamulai. Kalau Kamulai tu kita kena niat i'tikaf. Masuk je niat i'tikaf. Nanti Kamulai ni pahala dapat, i'tikaf ni pahala pun dapat. Tu i'tikaf ni nak kena ada niat. Kalau tak niat tak dapat. Kalau duduk sajalah. Dia kena ada ni. Dia kena ada niat. Ustaz, kalau kita dah solat tahiyatul masjid, mana i'tikaf tu buat juga. Kalau nak niat masa solat tak apa. Kalau saya sembahyang maghrib kat masjid, saya lupa niat i'tikaf. Allah Akbar. Lepas tu saya kata, tak niat i'tikaf. Tengah sembahyang saya niat i'tikaf. Sah tak? Boleh tak? Boleh. Dan tengah sembahyang saya niat, aku nak puasa esok hari. Boleh tak? Sah tak niat? Sah tak niat tu? Sah. Sebab dia berniat menambah amal. Menambah amal ni maknanya besok nak puasa. Boleh lah niat. Tapi yang eloknya janganlah niat dalam semayang. Kalau kita niat dalam semayang, tandanya kita niat benda lain. Walaupun niat tu sah. Niat aku nak puasa esok hari. Sah-sah lah. Tapi tak ada kita ingat puasa. Itu dalam semayang bukan puasa. Ni taubat ni dia mesti rajin, lafaz dan yang saya cakap selalu lah, datangkan 3 rasa dalam hati. Satu rasa dalam masa lalu mesti rasa kesal. Kesal lah dulu buat dosa. Tak kira lah bila. Zaman remaja ke, zaman sekolah ke. Datangkan 3 rasa dalam 3 masa. Ni saya dah tunjuk dulu ni kat tempat lain lah. Masa lalu datang kesal. Okey. Masa sekarang berhenti dari dosa. Masa akan datang berazam tidak mengulangi. Bila ada 3 rasa pada 3 masa, inilah ulama kata engkau sedang bertobat pada Tuhan kamu. 3 rasa bukan siakap. Puasa-puasa ni cikgu cakap saya kat berlapar. Boleh cakap pergi makan. Tapi dah tua ni rasanya macam tak ada macam dulu lah. Makan buka puasa pun sikit Kaya lah saya tak tahu orang lain. Saya rasa saya dah 3-4 tahun ni saya makan sikit je lah. Sempat lah nak sembahyang maghrib kat masjid. Datang pun orang tak ramai lagi kadang. Kantong makan dah kecil. Kantong makan sama besar tapi selera tu kau tengok budak muda buka puasa kan. Oh begini nasi kan. Kalau kita umur kita macam ni, cepatlah untuk vital. Tapi itulah Allah Ta'ala ni dia punya kasih sayang kan.
Dia bagi kita ni tidur pun tak berapa nyenyak. Kerja terjaga. Dia nak suruh kita beramal lah. Makan pun tak boleh. Kalau dah makan banyak, memang susah nak beramal kan. Akibat terlalu kenyang lah. Allah bagi gitulah. Dulu mak saya dulu 60 lebih. Dia kata nak pergi klinik lah. Payah tidur lah. Saya tak payah pak. Tak payah. Mak saya klinik lah. Mak boleh tidur 1 jam pun tak apa. Mak boleh semain malam. Dia kata betul juga kata tak pergi. 60 lebih tu, tapi bila dia dah sakit, umur dia 78, dia dah sakit, dia dah terbaring kan. Waktu tu dia selalu tidur. Dia jarang jaga. Sebab oksigen, mak saya dulu oksigen dia tak sampai. Dia kena pakai tu apa tu. Kadang dia sampai kan dia jaga. Mak dah makan ke? Dia lambat tau. Dia 5 saat dah, baru dia bawa. Itu tanda oksigen ni. Tapi kalau saya tanya, Tapi dengar. dengar. Tapi dia cakap kuat. Jika dia lambat ni, telinga pun tak berapa fungsi. Lambat. Lepas tu dia tengok kita, dia tepuk pun saya. Kau ni makin boncet lah dia kata. Dia tepuk. Dia gurau-gurau juga. Tapi dia lambat lah. Dia tengok, saya tahu dia, kalau tengok tu dia kata tunggu. Ada benda dia cakap tu. Kenapa perut makin boncet dia. Banyak makan mak. Dia elok lah makan. Dia kata tu. Tapi dia lambat tau, dia lambat. Lepas tu kita jangan kata, mak aku tak nak jawab, minta dia jawab. Dia oksigen. Tu hospital, ni saya cerita dulu ni. Apa budak muda apa, pakar terapi ni lah. Ajar saya dengan mak saya. Cara bernafas supaya oksigen tu meningkat. Makcik macam makcik mengeluh. Tu makcik mengeluh tak dia kata. Lepas tu saya pun buat juga. Dia kata nenek buat macam ni. Dia kata dengan mak saya. Jadi pasti pun buat sama. Saya buat dah tak kata tu. Angkat lagi. Tangan. Macam mengeluh. Dia ajar, dia kata nanti kat rumah selalu buat. Sebab mak saya ni oksigen dia kurang tau. 91, 89, 88. Itu kadang saya buat je tu. Dia kata ini cara untuk membetulkan oksigen. Dah lah akan jadi ilmu doktor pula kan. Kita belajar lain. Kongsi-kongsi pengalaman kan. Okey. Ni solat sunat. Mulai 20 ni patutnya jangan semayang 8 rakaat lagi. Semayang 20. Balik rumah sambung lah. Sini 20. Sini 8. Balik rumah sambung. Balik rumah sambung. Ada orang lelaki lepas 8 dia pergi kedai kopi, dia duduk burak-burak. Ni tak boleh. Dulu masa saya duduk sini, saya pesan dengan orang-orang tua saya. Jangan cabut. Kadang-kadang dia duduk buat 20. Jangan cabut. Dia kata, Ustaz, kita pergi minum air. Lepas tu dia kata, Ustaz datanglah malam ni. Kita pergi minum air. Ustaz pergi tazkirah dekat kedai mamak. Kedai mamak itu lah dulu. Bistro-bistro tu ada tu. Dia pergi lah. Wah, dia dah set meja yang panjang. Dengan ramai. Saya kata, ukur padam. Ada tak ukur dengan tazkirah dia tu. Ukur ni bayar. Lepas tu jangan mula lah. Ni, apa nak kena banyak? Solat sunat. Okey. Perbuatan sunat ni, dia taubat namun ampun ni wajib. Kalau kita lepas qada solat, dulu guru-guru ajar, dia kata apa? Lepas qada solat, kita kena istighfar 2 kali. Satu, ya Allah, engkau ampunkan aku sebab aku pernah tinggal semayang. Yang kita kata lah. Dia ada itu, nak sebut mulut tak apa. Nombor 2, ya Allah, engkau ampunkan aku sebab aku lambat taubat. Kenapa? Syarat taubat ni mesti qada. Faham? Barulah permohonan ini dipertimbangkan. Sekarang baru qada, lambat lah. Dulu tinggal semayang umur 18. Sekarang umur dah berapa ni 48? 40 tahun. Baru dah qada. Yang kita tak tahu qada yang mana ni. Jadi kalau ikut ustaz dulu kata, guru kata, hendaklah dia 2 kali beristighfar. 2 kali. Satu menyesal sebab tinggal semayang, satu menyesal sebab lama qada. Jadi qada ni adalah salah satu daripada syarat taubat. Kesal dengan dosa,
berhenti dengan dosa, dia mula berhenti dengan dosa, kesal dengan dosa, azam tak buat, lepas tu nyalahnya apa? Kalau dosa itu dengan Allah melibatkan keperaduan, tak ada ganti. Puasa ada ganti. Fidyah kena bayar. Ni semalam baru orang bagi 200 suruh bagi berfidyah. Ada kawan sana dia nak buat ni, dia kata dia dah buat kot, dia hantar gambar saya dah baca lagi. Dia nak agih pada ada orang ada senarai orang miskin kan. Dia budak ni memang tak tahu, dia bagi saya duit tu macam berfidyah. Ustaz, macam mana kita nak tahu, nak kategorikan orang tu miskin? Dia ada pendapatan juga kan? Tapi dia macam gaji dia tak banyak lah. Tak banyak kalau kita tahu. Kalau saya rasa dia ni setiap bulan tak cukup, tu miskin tu. Dan tak adalah pakai kereta mewah. Kalau gaji RM2,000 pakai kereta RM1,800 bulan memang tak cukup. Jadi secara rambang kita boleh tengok lah. Macam saya bagi pada ada adun punya selusa, mereka ni dapat survey. Mereka ni dah biarah semua orang yang dapat zakat. Jadi orang yang dapat zakat nanti dia nampak agak mewah, dia tunggu juga, dia akan potong nama. Dekat zakat mungkin tak potong, tapi kat dia potong. Jadi dia ada purely orang yang dia yakin miskin. Saya bagi dia orang. Saya bagi dia orang. Dulu ada orang bagi saya RM40,000 duit zakat. RM40,000. Berapa ramai saya bagi kan? Baru saya bagi dia, baru ada yang dikenal ni memang miskin, kena buang kerja, dah tak ada rumah nak kena ni, api yang potong. Lepas tu kita lagi lah duit tu. Saya kena lagi cepat, sebab saya bimbang duit ni dalam akaun saya. Saya cukup bimbang. Bukan duit saya. Memanglah saya tak pakai, tapi benda ni ada merisaukan saya. Tapi saya nak bantu juga dia. Nak bantu dia orang sini. Dia orang nak bagi kita bantulah, tolong. Tolong kita agihkan. Tapi saya akan buat secepat mungkin lah. Lepas tu saya bagi laporan kat dia. Saya bagi orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Dan Jabat Adun ni dia ada senarai. Orang ni dikata miskin kenapa? Kena buang kerja. Ini suami sakit. Adalah kategori. Tu nak kena bagi betul. Kalau tidak nanti takut bagi pada orang tak betul. Ni solat sunat. Ni baca Quran. Kalau ni patutnya dah habis satu khatam lah. Kalau dah khatam 2 kali lah. Kalau boleh jangan kata sekali lagi lah. Boleh kata 2, 3. Jangan 6 kali lah. Maknanya mesti ada improvement lah. Khatam sekali campur 10 juzuk ke. Tahun lepas khatam sekali. Tahun ni sekali campur 10 juzuk ke, campur 15 juzuk ke, 1,5 kali ke, tak apalah. Mesti ada improvement. Kenapa? Kita tak tahu nokta kita bila. Nokta ujung bila. Lepas tu kena banyak baca Quran. Yang Rasulullah kata, dia akan memberi syafaat. Saya tu hari ceramah nuzul Quran 2 jam online dengan Kementerian Pelancongan. Saya tunjuklah ada 14 kelebihan baca Quran daripada hadis-hadis. Saya tunjuk satu kita nuzul Quran. Jadi kalau kita tahu kelebihan tu, kita akan ada semangat sikit lah. Okey. Lagi sedekah. Ustaz, sorry Ustaz, very quick question. Yes. Baca Quran ni, sebab kita faham baca Quran dan makna. So, mana sebenarnya matlamat kita? Kita nak banyakkan baca ataupun kita baca dan makna tapi kita tak banyak kali katam ataupun tak banyak juzuk yang kita dapat achieve? Dia elok banyak juzuk. Banyak juzuk. Kenapa? 1 huruf 10. Makna ni dia tadabbur. Makna ni ada ayat yang boleh baca makna boleh faham. Makna ni sepatutnya yang elok kita baca tafsir. Takut salah faham makna. Ada ayat yang direct apa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pengampun, penyayang. Okey, tak apa. Tapi tak faham juga penyayang ni apa. Lepas tu kita boleh baca makna secara kasar. Penyayang ni pada siapa? Ada orang beriman. Apa tanda Allah tarik sayang? Dan diberi rahman. Oh, tu semua ada perbahasan tu. Boleh baca mana sekadar tahu. Tapi kadang-kadang kita takut kita tak faham apa yang kita baca. Jadi dia salah faham. Jadi dia boleh baca makna lah. Boleh baca makna, tak salah. Dia yang baca makna ni, dia kata apabila untuk mengubat hati yang keras. Dia kena baca makna. Baca je lah, tak apa. Apa yang tak faham, pause. Jangan tak sendiri.
Nanti lain kali belajar tafsir atau tengoklah dalam video YouTube banyak ulama tafsir ayat ni kan. Tak ada masalah. Mungkin tak dapat belajar semua dengan berdepan, belajar cara YouTube tak apa. Sedekah. Sebab tu saya kadang sedih lah orang jaga anak yatim kan. Dia kata, Ustaz, bila bulan puasa, kami ni orang berebut bawa dibuka. Hotel ni kadang-kadang pecah-pecah. Tapi bila habis je Ramadan, saya terpaksa panjat balik pusat zakat. Dia cakap terang-terang dengan saya. Kami terpaksa panjat balik pusat zakat nak dapat duit nak makan. Saya dengar dulu. Lepas tu saya tanya kawan siapa nak bagi bulan fidyah. Saya dapat collect RM6,000 bukan pejabat. Kita pergi 8 orang, satu kereta angsa, satu lori beras, lepas tu 2 kereta. Kita pergi lagi. Kat madrasah, kat rumah yatim. Pasal dekat cerita ni saya kesian. Dia kata lepas je Ramadan lah, tak ada orang nak bagi anak yatim ni bawa pergi makan ke. Kenapa? Ramadan ni pahala besar. Ni salah faham. Ada orang dia nak sedekah, dia tunggu Jumaat. Betul tak? Betul. Sebab apa? Imam Ghazali kata hari Jumaat ni pelbagai kali ibadah. Main sunat, zikir, sedekah. Tapi kalau sedekah tu, orang tu hari Senin dia lapar, jangan tunggu Jumaat. Mati pula orang ni kan. Awak tak makan tak apa. Nanti Jumaat saya pergi awak dulu saya dah seminggu tak makan. Tambah lagi 5 hari je. 5 hari nanti Jumaat pahala saya besar. Saya tak lapar ni. Anak saya tak makan. Tak apa cakap anak-anak nanti hari Jumaat pasti bagi duit makan. Apa itu? Tak ada lah orang itu. Tapi saya nampak orang hanya bagi derma ni Jumaat. Kalau benda tak urgent tak apa. Betul tak? Kalau benda urgent hutang je dah lama tak bayar, jangan tunggu Jumaat. Itu kan sedekah, itu wajib. Tu, zikir dan selawat. Kejap. Pasal laptop ni dia suruh reset balik. Saya nak berhenti ni. Pasal dia kelas pukul 11. Kalau apa? Boleh? Saya ni boleh? Boleh. Boleh sambung. Tak. Boleh sambung. Cuma dia yang elok tu lepas huduk. Betul tak? Tapi tak semesti lah. Boleh sambung, boleh. Okey. Apa? Zikir. Lepas tu kena letak minimum 1,000 selawat. Tak minimum. Kena letak minimum. Dulu, guru kami dulu dia sebut perkataan tu. Dia kata selawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dia ini yang paling baik dia kata baca. Saya ikut cakap dia je. Selawat ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam ni wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim salam. Dia kata boleh tapi tak ada salam. Tak ada salam. Dia ada selawat tapi tak ada salam. Dia kata salam ni lah yang akan mengingatkan Rasulullah pada kita. Apa maksud dia? Kalau kita beri salam macam selalu orang salam kat kita lah sebab orang ingat kita. Jadi yang elok tu yang kami dulu yang diajar baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baca tu, baca dengan selawat dan salam. Selawat dan salam. Sebab dulu guru kata apa? Dalam Quran kata, hendaklah engkau berselawat dan memberi sebaik-baik salam. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia ada
dia ada sebaik-baik halam. Okey. Start mic off. Masalah. Tapi doa bahasa Melayu kena baca hati. Kalau doa bahasa Melayu, ya Allah ampunkan aku baca mayang. Kalau dia sengaja, Allah bahasa Arab. Kalau dia sengaja cakap, batal. Tak sengaja tak apa. Tak sengaja tak boleh lebih dalam perkataan. Itu dalam perkara membacakan semayang. Dalam perkara membacakan semayang. Lepas tu, jangan salah lah. Jangan salah. Boleh doa dalam ni. Okey, saya nak berhenti ni. Ambil je lah ni. Zikir. Ni. Yang ni pula. Start mic dan start slide. Sekejap. Zikir dah rawat. Ada lagi 2. Sekejap Pasal laptop ni dia. Okey, ambil lagi lah. Senang. Dia ada 8 kan, semua kan? Betul. Okey, ambil lagi 2 ni. Banyakkan doa dan banyakkan mendirikan malam. Qiyam ni diri, lail ni malam. Menghidupkan malam. Qiyamul lail. Okey, dah dapat dah? Qiyamul lail. Okey, saya dah berhenti lah. Saya nak kena pergi Putrajaya. Bulan puasa ni banyak kelas dia penat. Okey, insyaAllah. Selamat. Nak cakap selamat Hari Raya lambat lagi Selamat beramal lah. Nanti lepas raya, nanti cikgu beritahu bila dah sambung. Jangan cepat sangat lah. Nanti biar 2 minggu lepas awal. Lepas raya terlebih mungkin. Bukan syawal yang ketiga raya, yang 3 minggu. Yang 3 raya saya kat kampung ni. Lepas raya lepas syawal tu saya ada nak pergi tempat lain. Lepas masa tu dah saya cuti pun. Tak je masjid, dah pergi mana-mana dah. Okey. Dah sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'il anbiya wa salli wa ala alihi wa sahbihi wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terus beramal, selamat dapat syurga, moga-moga. Pada Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.